Assalamualaikum guys. So hari ini aku mau buat sedikit biasanya aku punya sedikit ni panjang lah sebenarnya. Okey, ulasan perlawanan mengenai keputusan yang berlaku hasil daripada full time di antara kedua pasukan itu Selangor menentang Sabah FC yang berlaku pada 28 hari bulan. Okey, perlawanan ini bagi aku memang cukup hebat lah. Lebih didominasi oleh Selangor sebenarnya, tapi Sabah FC berjaya menidakkan misi Selangor untuk mendapatkan 3 mata di halaman sendiri. Dan macam aku cakap pada video sebelum ni, ini adalah open game sebenarnya. Kedua-dua pasukan mempunyai reason yang cukup kuat untuk mengumpul 3 mata. Tapi again, Sabah FC berjaya menidakkan peluang Selangor. So, ya, ini adalah keputusan penuh di mana tiap pasukan menjaringkan satu gol. Tapi apa yang cukup menggurunkan ialah yang menakutkanlah bagi aku. Ialah apabila Selangor telah berjaya menjaringkan gol pada 3 minit, minit ketiga separuh masa pertama. Hasil daripada gol Kayon dan bagi aku kesilapan defender Sabah sendirilah, gabungan di antara Pak Tesu dan juga Jackson. So ini kita akan discuss pada penghujung video ni, adalah salah satu topik yang ingin aku bincangkan pada kamu. Walau macam mana pun Sabah berjaya menyerap kesemua serangan yang dilakukan oleh Selangor, dan di mana pada separuh masa kedua minit ke-53 gol Sadil Ramdhani guys. Haus. Memang aku respect, memang hebat gila gelecekan yang dilakukan, kucar kacir defender Selangor dibuatnya dan berjaya menjadikan gol bagi aku yang akan layak untuk masuk ke dalam 5 gol terbaik yang video yang bakal aku lakukanlah. So pada minit 53 Sadil Ramdhani berjaya menyamakan kedudukan untuk pasukan Sabah. Dan kedudukan terkini, hasil daripada keputusan seri pada perlawanan tersebut, kita berjaya kembali melonjak ke tangga kedua, di mana pada sebelum ini kita berada di tangga ketiga. Kedudukan yang tidak cukup selesa kerana Negeri Sembilan masih mengejar kita. Walau macam mana pun, buat masa ini kita tidak perlu risau untuk Kedah dan juga KL kerana mereka ketinggalan di dalam 5 mata, 5 ke 6 mata lah di antara Kedah dan Kuala Lumpur untuk mengejar kedudukan kita. Walau macam mana pun, again, Negeri Sembilan masih menjadi threat untuk kita berada di tangga kedua. Dan ya, seperti yang aku cakap tadi, um, aku akan membincangkan mengenai beberapa play. Perlawanan tu bagi kamu semua tahulah apa yang terjadi. So secara ringkasnya, Selangor lebih. Okey, sekali lagi, secara ringkasnya Selangor hampir mendominasi perlawanan tersebut dengan serangan demi serangan yang dilakukan, gerakan demi gerakan yang dilakukan yang cukup berbahaya dan berjaya menghasilkan gol pada awal minit ketiga. Walau macam mana pun di sepanjang perlawanan Sabah ada juga menggugat pertahanan Selangor dengan beberapa percubaan yang cukup membahayakan jugalah sekiranya defender dia orang lalai, so boleh menyebabkan gol untuk gawang mereka. Walau macam mana pun, hasil daripada permainan tersebut, Sabah berjaya menyerap serangan tersebut dengan baiknya. Ada satu pemain yang ingin aku highlight di dalam perlawanan ini yang juga membantu. Selain daripada Sadil yang berjaya menjaringkan gol, ada satu lagi pemain yang berjaya membantu kita untuk berada di uh, tahap yang cukup bagus untuk menentang Selangor pada perlawanan itu. Kerana kalau tidak adanya beliau, aku pasti mungkin lebih banyak daripada satu gol yang akan dijaringkan. So, kita teruskan dengan um, beberapa player yang ingin aku sentuh yang memberi efek sedikit sebanyak di dalam sepanjang perlawanan tersebut. Yang pertama sekali adalah dua pemain ini, iaitu Gary Steven Robert dan juga Pak Tisu. Ini adalah perlawanan, bagi aku ada perlawanan kedua untuk kita melihat Gary Steven Robert berada di posisi defensive midfield, di mana pada sebelum ni posisi tersebut telah diisi oleh Pak Tisu, dan kali kedua juga untuk Pak Tisu berada di bahagian defender di mana dia berganding dengan Jackson dan juga Rawilson Batuil. Okey, sewaktu menentang Seri Pahang kita juga menampak taktik formation susunan play yang sama seperti yang kita nampak waktu perlawanan menentang Selangor ni. Aku terus terang, walaupun Sabah menang sewaktu menentang Pahang pada perlawanan tersebut, tapi aku tidak cukup berpuas hati dengan corak penampilan dan juga posisi bagi setiap pemain yang berada di padang pada waktu itu. Kerana aku lagi prefer kedudukan pemain yang sebelum perlawanan Seri Pahang, di mana Pak Tisu berada di bahagian defensive midfield dan defender kita adalah Dominic Tan, Jackson dan juga Rawilson, di mana bagi aku kedudukan tiga pemain ini nampak lebih utuh, lebih serasi dan lebih sesuai untuk memintas. Aku
Perbezaan di sini memintas dan menyerap. Menyerap serangan ni di mana kita sering diserang. Memintas ni adalah di mana pasukan cuba untuk membuat sesuatu gerakan untuk meloloskan permainan Sabah tapi berjaya dipintas lebih awal. So itu kelebihan yang aku nampak untuk gabungan 4 player yang aku sebut tadi tu, di mana mereka lebih awal untuk anticipate macam mana serangan yang bakal dilakukan berbanding dengan kedudukan Park Ji-soo berada di defend dan juga Gary Steven Robert menjadi defensive midfield, di mana lebih mudah untuk pasukan lawan masuk ke bahagian Sabah FC dan seterusnya ke bahagian kotak penalti. Again, guys, apa-apa yang bakal aku berikan ni adalah pendapat aku sahajalah, bukan semestinya aku betul, tapi ini hasil daripada apa yang aku nampak pada perlawanan sebelum ni dan apa yang terjadi pada perlawanan ni, itu yang aku nampak lah. Okey, aku jemput kamu juga untuk memberi pendapat kamu mengenai keputusan perlawanan ni. Kalau kamu bercanggah dengan aku punya pendapat, okey, tiada masalah. Pasal itu memang tujuan aku membuat ruang channel di mana kita boleh berdiskus sama sendiri. Tidak ada siapa betul, tidak ada siapa salah. Semua pendapat anda layak untuk masuk di dalam ruang komen di bawah aku lah. So kita open untuk semua. So selepas separuh masa, menghampiri tamatnya perlawanan separuh masa pertama, kita nampak sudah perubahan di mana Gary Steven Robert dikeluarkan dan dimasukkan Dominic Tan untuk menggantikan Gary Steven Robert, di mana posisi itu telah switch, di mana kita tengok Park Ji-soo berada di bahagian defensive midfield dan juga Dominic Tan kembali ke posisi asal dia, dan di situ aku nampak sudah sedikit perubahan yang ketara untuk bahagian defensif line Sabah, starting daripada defensive midfield, di mana kita walaupun tidak 100% berjaya memotong gerakan yang bakal dilakukan oleh Selangor, tapi at least chances ataupun percentage untuk kita membuat sedemikian lebih tinggi daripada sebelum ini. Itu yang cuba aku sampaikan. Satu lagi adalah dengan kemasukan Dominic Tan untuk menggantikan Park Ji-soo di bahagian defense, baru aku nampak kelajuan defensif kita tu wujud. Kerana sebelum ni aku tengok waktu awal-awal permainan tu sering kali kita punya defensif tinggal guys. Laju betul diorang punya striker di depan tu. Si Kayon sama ada satu orang lagi tu. Memang laju betul. Kalau setakat kita harapkan Park Ji-soo dengan Jackson, memang diorang tidak boleh beat kelajuan striker-striker import especially untuk Selangor ni, dan beberapa kali kita tengok tidak ada cara lain, terpaksa diorang tarik untuk jatuhkan pemain tersebut dan membuatkan beberapa pemain kita mendapatkan kad kuning pada perlawanan tersebutlah hasil daripada keputusan yang dilakukan oleh defend-defend kita. Satu keputusan yang baik kerana sekiranya mereka cuba untuk bermain secara fair, aku rasa confirm diorang akan ketinggalan oleh kelajuan pemain daripada Selangor tersebut. Dan selepas kemasukan Dominic Tan, kalau kita tengok ada satu larian yang dilakukan oleh Kayon dapat dibit oleh Dominic Tan dan menyebabkan mereka tidak berjaya untuk menjaringkan gol. That's why kenapa aku tidak ada masalah untuk Gary Steven Robert. Aku bukan tidak suka dia, aku okey dengan Gary Steven Robert. Aku pun suka cara mainan dia, tapi aku lagi prefer Park Ji-soo berada di posisi defensive midfield, dan defender tu, 3 orang tu bagi aku teruskan saja dengan Dominic Tan, Jackson dan juga Rawisan. Pasal so far dia orang 3 ni, kalau kita tengok balik ke perlawanan sebelum Seri Pahang, memang cukup bagus. Memang cukup hebat, membuatkan kadar bolos pada perlawanan sebelum tu cukup rendah. So seterusnya guys, okay, aku ingin beralih pula kepada pemain import dan juga pemain tempatan yang baru saja Sabah FC masukkan di waktu jendela perpindahan ni, iaitu Embalo. Okay, ini aku rasa semua orang setujulah bila aku cakap pasal Embalo nampak agak lemah pada perlawanan tersebut. Aku baca juga beberapa komen yang telah diberikan oleh peminat-peminat pasukan Sabah di page fans supporter di Facebook. Ramai yang menyatakan komen sedemikian untuk Embalo. Tapi mereka menyatakan Embalo nampak lemah ataupun longlai bukan pasal Embalo ni tidak bagus. Semua fan-fan Sabah sedar ini adalah perlawanan pertama Embalo, dan juga dia baru first time beraksi untuk di Liga Malaysia. So macam dia kira dalam proses menyesuaikan diri lah. Tapi so far aku tengok aku tak boleh cakap lah guys sebenarnya untuk Embalo ni. Pasal kalau aku terus terang aku cakap permainan Embalo semalam tidak bagus. Sama seperti kita letakkan itu Pesua, itulah
yang kita nampak pada perlawanan tersebut. Tapi again, ini adalah satu senario yang baru untuk Embalo. So, kita bagi dia masa dulu untuk menyesuaikan diri dengan formation, tactical dan juga suasana Liga Malaysia. Dan seterusnya guys, ini bagi aku adalah man of the match pada perlawanan ni. Aku tidak tahu siapa yang official man of the match untuk player Sabah pada perlawanan ni. Sadil, kamu sendiri tahu kenapa aku masukkan dia dalam orang yang layak untuk mendapat man of the match perlawanan ni, kerana dia adalah antara player yang cukup bekerja keras untuk cuba memecahkan atau membolos gawang Selangor, dan hasil licikan gerakan yang cukup cantik sebenarnya pada saat dia berjaya membuahkan satu gol yang mengikat dan juga menidakkan Selangor untuk mendapat keputusan yang mereka mahukan di halaman mereka sendiri, dan Apik juga menjalankan tanggungjawab yang cukup bagus guys. So Apik, ini adalah perlawanan yang aku tengok yang paling banyak dia kena try dan paling banyak dia buat save. Untuk perlawanan sebelum ni ada juga, tapi 2-3 macam tu, dan aku rasa boleh Apik bancuh kopi lagi duduk di gawang tu tengok sejak Sabah buat serangan. So tapi untuk perlawanan Selangor ni tidak berlaku sedemikian. Apik memang bekerja keras. Kemampuan Apik betul-betul diuji pada perlawanan ni, dan walaupun pun dia bolos satu, aku rasa layak untuk Selangor juga untuk mendapatkan bolos tersebut kerana kealfaan atau kesilapan yang dilakukan oleh defender Sabah sendiri. Walau macam mana pun beberapa percubaan yang sepatutnya gol berjaya ditepis Apik dengan begitu cemerlang sekali. So itu adalah kelebihan goalkeeper veteran yang mempunyai pengalaman yang cukup bagus juga sehingga ke level international untuk pasukan Malaysia ni. So syabas untuk dua orang ni. Bagi aku tanpa sumbangan besar daripada dua orang ni adalah merupakan satu kalau mereka tidak ada, aku pasti mungkin keputusan ni tidak akan berjaya kita dapat pada perlawanan ni. So okay guys, itu adalah keputusan terakhir, dan ini adalah ulasan aku yang terakhir sampai sini saja untuk ulasan bagi perlawanan di antara Selangor dan juga Sabah ni. Dan satu lagi guys, aku ingin bertanya kamu mengenai Stuart Wilkin. Okay, sudah lama aku perhati Stuart Wilkin di dalam kesebelasan utama Sabah ni, dan aku rasa macam aku tidak berapa fancy lah untuk dia berada di dalam kesebelasan utama pasukan Sabah. Beberapa gerakan yang beliau lakukan bagi aku tidak cukup menarik. Beliau suka untuk membuat percubaan jarak jauh di mana sepatutnya tidak beliau lakukan, dan juga ada beberapa peluang yang sepatutnya beliau passing kepada pemain yang lain, yang bagi aku kalau beliau lakukan passingan tersebut sudah pasti akan menjadikan tambahan gol untuk pasukan Sabah. So ini adalah antara benda yang aku ingin bawa kamu bincang dalam ruang komen di bawah ni. Aku juga mau tahu pendapat kamu mengenai Stuart Wilkin lah. Kamu okey kah dengan dia? So okay guys, sehingga kita berjumpa lagi pada video yang akan datang. Apa pun aku ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada pasukan Sabah kerana berjaya mengikat Selangor pada perlawanan ini, dan terima kasih kepada fans yang berada di Stadium Selangor, Stadium PKNS kalau aku dah silap. Kehadiran anda telah banyak membantu semangat pasukan Sabah untuk bertahan pada perlawanan tersebut. So okay guys, sehingga bertemu lagi pada video akan datang. Assalamualaikum.